Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua. Nama saya Dr. Azam Adam daripada DNE dan insyaAllah sesi malam ni saya akan bersama anda untuk mengupas sedikit sebanyak satu penyakit yang sudah tidak asing lagi sebenarnya. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua yang sudi hadir untuk sesi perkongsian ilmu. Seperti biasa, malam ni lain sikit. Saya Dr. Azam Adam yang akan memenuhi slot ini menggantikan Dr. Nordin Darus, insya-Allah. Jadi saya harap malam ni kita dapat berkongsi manfaat sama-sama, okey, dan mungkin kalau ilmu yang anda dapat ni dapat membantu keluarga anda, sahabat anda dan sekiranya ia bermanfaat, jangan lokit ilmu. Jadi kongsi-kongsikan bersama rakan-rakan dan keluarga anda, kerana sebenarnya terdapat rahsia untuk mengawal penyakit eczema ni secara alami dan berkesan. Ayatnya apa? Merawat penyakit eczema secara alami dan berkesan. Okey, dia kalau setakat alami je tak berkesan, no point kan? Kita nak dua-dua, alami dan berkesan. So insya-Allah kita akan kupas topik cara tangani eczema secara alami dan berkesan. Jadi saya ucapkan selamat malam kepada penonton-penonton, viewers yang ada di Facebook dan juga Instagram Dr. Nordin Darus. InsyaAllah saya harap anda semua dapat manfaat malam ni. Okey, kita terus ke topik berkaitan dengan eczema. Sebelum kita nak berbicara dengan lebih lanjut berkaitan eczema, saya nak anda semua kena pasti dulu apakah dia eczema ni. Kan eczema ni, okey, secara textbooknya adalah satu penyakit yang sebenarnya doktor-doktor, ramai pengkaji-pengkaji, researcher tak tahu. It's an unknown disease. Tak tahu sebab apa. Ada teori mengatakan eczema ni disebabkan oleh autoimmune disease. Betul juga. Ada juga pendapat mengatakan ianya genetic disease. Okey? Dan sebenarnya ada juga pendapat beberapa doktor functional medicine mengatakan eczema ni adalah kumpulan trigger-trigger, pencetus-pencetus yang menyebabkan timbulnya gejala eczema. Contoh daripada pencetus tersebut adalah satu, kemungkinan ada jangkitan kuman. Nombor dua, jangkitan yeast atau yeast lah, okey, dan jangkitan fungus. Jadi ada banyak teori, malah kita akan kupas satu persatu. Okey, secara umumnya mungkin kalau ada di rumah sana anda semua ada tiba-tiba timbul gejala kulit rasa gatal, lepas tu timbul merah kan, ada dermatitis kan, gatal kering kan, tapi anda belum berjumpa doktor lagi. Okey, jadi malam ni sebenarnya anda boleh cek diri anda sendiri sama ada tidak gejala-gejala ni. Gejala eczema secara umumnya mudah saja. Nombor satu, anda akan, pesakit eczema akan mengalami apa? Kulit yang gatal. Yes, nombor satu. Kemudian ada perubahan warna kulit kan, warna merah ke, dan sesuatu itu digabungkan juga dengan kulit yang kering, dry and itchy skin. Dia combo dry and itchy skin. Jadi gabungan ni adalah gejala umum daripada eczema. Tetapinya eczema ni sebenarnya adalah satu kelompok penyakit yang dinamakan atopic, A-T-O-P-Y. Okey. Jadi sebenarnya eczema ni kalau anda cek betul-betul, dia datang 3 serangkai. Sekarang ni bukan sekadar 3 serangkai kecil manis, darah tinggi, kolesterol, no. Eczema juga 3 serangkai. Kebiasaannya, pesakit eczema juga akan mengalami apa? Asma. Cuba anda cek kan. Mungkin ada kat rumah sana, masih kita kecil-kecil ke, anak anda ada asma kecil-kecil kan. Jadi bila besar nanti, lebih mudah dia terkena eczema. Okey. Jadi 3 serangkainya apa? Atau kita panggil atopic triad. Eczema biasanya akan berdampingan, akan seiringan dengan asma dan juga seiringan sekali dengan seasonal allergy. Allergy kepada kucing, kepada debu, kepada mungkin cuaca sejuk kan. Jadi namanya triad, atopic triad. Jarang dia timbul sekali saja, satu saja eczema. Okey, jadi dasarnya adalah atopi. Nah, malam ni menurut bagi saya lebih memilih bahawa untuk menangani eczema ni kita perlu ada paradigm shift, kita perlu ada perubahan cara fikir, cara melihat tentang penyakit eczema ni. Sebab okey,
kalau kita hanya bergantung kepada obat-obat immunosuppressant, biasanya buat mereka yang pernah kena eczema atau yang masih kena eczema atau yang mungkin sudah terkawal eczemanya, tak lain tak bukan, hanya ada satu obat sahaja yang kalau kita pergi mana-mana pun, pergi klinik ke, pergi hospital ke, pasti akan diberikan immunosuppressant berbentuk steroid. Biasanya namanya apa? Prednisolone. Itu adalah steroid. Fungsinya apa? Steroid ini fungsinya adalah immunosuppressant. Dia suppress your immune system. Dia merendahkan immune system anda sebab dasar atau root cause daripada eczema datang daripada dua faktor tadi yang saya sebut. Nombor satu, ada malfunction of immune system. Immune system yang tidak berfungsi dengan baik. Satu. Nombor dua, digabungkan pula dengan overactive immune system. Dia terlalu aktif immune system ni. Jadi kalau kita nak ibaratkan macam ni, dalam badan kita kan ada askar-askar, komando-komando, polis-polis yang bertugas untuk menjaga kesihatan badan kita. Namanya immune system. Ibarat orang yang kena eczema ni atau penyakit autoimun, ibaratnya semua askar-askar tersebut, polis-polis tersebut, komando-komando yang tersebut yang sepatutnya mempertahankan kita berpaling tadah menyerang kita. Yes, itu gambaran dia. So, askar-askar yang berpaling tadah sepatutnya mempertahankan kita menyerang kita. Jadi itu adalah analogi bagi anda mudah faham. Jadi, steroid ini melemahkan askar-askar, komando-komando, polis-polis yang memberontak tersebut. Kan? Sebab tu namanya immunosuppressant dengan steroid. Tetapi, ada tapinya. Walaupun steroid ini atau immunosuppressant ini efektif, biasanya kalau kita ambil prednisolone kan hilang gatal, hilang merah kan, efektif, tetapi ada side effect jangka masa panjangnya. Sebab itu kalau anda bincang dengan doktor yang merawat anda, dia tidak menggalakkan. Kalau tak perlu jangan ambil long term steroid ini. Sebab cuba anda bayangkan secara logik, kalau kita long term sentiasa menekan imun badan kita, apa akan jadi? Kan, kita tekan dia. Kalau short term tak apa, long term tekan dan terus menekan, apa jadi? Jadi badan kita akan rosak. Antara contoh side effect long term steroid adalah tulang yang rapuh, mudah terkena osteoporosis, satu. Dan juga ada risiko untuk berlakunya hormon imbalance, berlakunya ketidakstabilan hormon, dua. Dan juga kulit-kulit akan mudah kering, satu. Dan rambut dan kuku juga mudah rapuh disebabkan oleh steroid. Ini untuk jangka masa panjang. Jadi bukanlah kita perlu memikir outside of the box, strategi yang lain. Jadi di sinilah saya nak ajar anda strategi yang bukan daripada outside in. Kita cuba keluar daripada kotak berfikir yang agak sedikit berbeza, iaitu kita cuba mengawal eczema daripada inside out. Dalaman keluar, dalam keluar, bukan luar ke dalam. Okey. Jadi itu saya harap secara basicnya berkaitan eczema, saya harap anda faham. Okey. Tetapi sambungan tadi penyebab eczema adalah dua kan? Malfunction of immune system yang tak berfungsi dengan baik digabungkan dengan overactive immune system yang terlalu aktif. Dan gabungan dua ini hasil akhirnya, ujung-ujungnya menghasilkan apa? Menghasilkan inflammation atau keradangan. Jadi akar, root cause kepada eczema adalah keradangan, inflammation. Jadi kita nak reverse eczema, kita kena lawan keradangan, inflammation. Barulah eczema dapat sembuh dan pulih secara alami. Alright? So kita kena target nak turunkan inflammation. Caranya macam mana nak turunkan inflammation? Yes, itu persoalannya malam ni. Okey, sebelum saya pergi ke tips atau rahsia untuk kawal eczema secara alami, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi join. Terima kasih kepada Puan Zubida, Puan Hamiza, Puan Sharifah, ramai yang muka-muka yang biasa join ni. Terima kasih banyak. Alright, saya harap anda semua dapat manfaat. Okey, saya sambung. Saya minta maaf kalau tak dapat nak sebut satu per satu. Okey, sebab masa mencemburui kita. Selanjutnya, kita terus ke tips dan rahsia bagaimana strategi untuk kita kawal eczema secara alami. Okey, nombor satu. Rahsianya tak lain tak bukan. Saya yakin dan percaya anda semua mesti ada yang dah tahu. Datang daripada pemakanan. Diet is
very important. Berapa banyak very saya sebut tu kan. Bermaksud apa? Sangat penting. Diet. Jadi anda nak kawal eczema, diet perlu dijaga. Caranya macam mana? Caranya anda perlu elakkan makanan yang bersifat pro-inflammation atau pro-keradangan dan ambil makanan yang bersifat anti-inflammation atau anti-keradangan. Simple kan? So, kita elakkan yang sebabkan radang, kita ambil yang kurangkan radang. Itu dia punya formula dia kan. Jadi, soalan dia, macam mana, apa jenis-jenis makanan yang bersifat pro-radang ni, menyebabkan keradangan? Okey, tak lain tak bukan. Ini sudah maklum semua sudah maklum, berulang-ulang. Mungkin ada sebagian doktor dah war-war kan. Nombor satu makanan yang paling anda perlu pantang, okey, yang anda kena anggap ianya enemy number one, enemy of the state kan, tak lain tak bukan gula. Tolong tinggalkan gula. Gula ni bermaksud apa? Bermaksud refined sugar lah, gula kasar, gula putih, gula yang berbentuk pemanis, okey. Dan sebenarnya untuk permulaan 3 hingga 6 bulan pertama, pengganti gula juga anda harus singkirkan seperti stevia, lakanto, molasses dan lain-lain lagi. Sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan. Bila dah stabil 3 hingga 6 bulan, mungkin kita boleh reintroduce balik substitute gula. Tapi 3-6 bulan ni anda perlu fokus untuk clearkan, untuk stabilkan eczema anda. Okay? So gula nombor 1, tinggalkan sama sekali. Setiap kali nampak gula, anda kena anggap ianya seperti racun. Sebab gula adalah racun putih. Alright, nombor 1. Nombor 2, okay, kita dah makanan bersifat racun adalah semua bahan makanan bersumber gandum, wheat based food. Sebab gandum ada gluten, termasuk juga atau refined carbs. Termasuk juga apa? Termasuk roti putih, roti canai, kek, kuih, apa lagi? Pizza, pasta, tepung gandum, kan? Semua daripada tepung gandum kan? Jadi semuanya anda perlu elakkan kerana menyebabkan keradangan yang boleh trigger eczema ini. Okey? Sebab gluten memang termasuk juga oats. Ada orang tanya, doktor, oat ni sihat tak? Unfortunately, untuk pesakit eczema, oat anda perlu elakkan dahulu sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan. Sebab oat daripada gandum yang ada gluten. Selanjutnya anda perlu elak juga corn and soy, jagung dan soybean lah, soybean dan juga dairy. Nombor 3, susu haiwan dan all dairy, termasuk susu lembu, susu kambing, cheese, yogurt dan lain-lain lagi. Alright. Substitute yang lebih sihat adalah plant-based milk, susu tumbuhan. Seperti apa? Number 1, tak lain tak bukan susu kelapa, kan? Susu santan kelapa. Itu dia. Susu santan, sebenarnya santan tu susu lah tu, kan? Anda boleh ambil susu santan kelapa, sangat-sangat sihat, tinggi dengan lemak sihat, very healthy kan, santan kelapa. Tapi jangan ambil yang dalam kotak, ambil yang daripada buah dia. Okey. Pengganti lagi boleh ambil organic almond milk yang unsweetened, yang non-GMO. Kan? Maksudnya organik lah. Itu untuk sumber protein. Pengganti kepada susu haiwan. Tinggalkan susu haiwan kerana satu, dairy dan susu haiwan penuh dengan anti-growth hormones yang disuntik di ladang-ladang. Sebab ianya adalah industri. Tenusu ni adalah industri. Jadi mereka biasanya akan menginjek haiwan-haiwan ternakan dengan growth hormone satu, dan juga antibiotics, dan juga dalam susu haiwan ni ada compound nama dia casein. Protein susu haiwan ni ada nama casein yang menyebabkan keradangan. Alright. Jadi anda perlu elakkan dulu susu haiwan. Alright. Selanjutnya, nombor 4, tak lain tak bukan makanan proses, ultra processed, ultra refined food. Dia semua ultra processed, ultra refined. Contohnya apa? Semua makanan segera, tak payah saya sebut kan, yang tersedia di luar sana. Saya sebut nanti marah pula kan orang sana. So, tinggalkan semua makanan proses, termasuk yang dalam tin seperti sardin, tuna yang dalam pre-package. Tinggalkan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan. Alright? Okey. Selanjutnya, nombor 5. Nombor 5 ni bukan pantang, tetapi anda perlu kurangkan sebenarnya. Pantang atau kurang. If you cannot eliminate, you limit. Anda kena limitkan adalah daging haiwan. Maksudnya meat lah, red meat atau white meat.
Contohnya daging ayam, daging ikan, seafood, lembu kan. Sebab kita banyak akan fokus kepada plant based diet, banyak makan buah dan sayur. Sebab satu adalah kita bukan daging itu tidak sihat, tetapi daging yang ada di pasaran sekarang tidak diyakini dengan keasliannya, melainkan anda ambil organic grass fed beef yang kita panggil apa? Daging wagyu tu. Sikit punya mahal kan daging wagyu tu. Dia mahal sebab dia organik. Lembu tu dia bagi makan rumput. Kalau daging biasa ni di ladang-ladang, mereka diberi makan corn dan soy. Dedak. Dedak tu daripada wheat, gandum, campuran dengan jagung, corn dan juga soya. Sebab itu tidak sihat. Sebab kita makan apa yang lembu-lembu dan kambing itu makan. To put it that way Apa yang ternakan itu makan, kita juga makan sebab kita makan daging dia. Okey, itu konsep dia. Alright. Selanjutnya, itu nombor satu kan, diet. Kita elak pro-inflamasi food. Dan kita ambil anti-inflammation food. Contoh apa anti-inflammation food? Tak lain tak bukan adalah buah-buahan dan sayuran, fruits and vegetables. Right. Kita panggil apa istilahnya? Real food, whole food. Maksudnya apa? Real dan whole food ni bermaksud satu makanan yang tidak berubah sifat dan bentuknya dalam keadaan aslinya. Real and whole food. Sebab tu nama dia real. Contoh buah-buahan, sayuran kan. Macam tu Okey. Tetapi macam ni. Misalkan anda dah jaga makan ni. Contoh saya bagi senario, dah jaga makan dah. Okey. Dah tinggalkan semua makanan pro inflammation. Dah tinggalkan gandum, dah tinggalkan susu haiwan, dah tinggalkan gula, dah tinggalkan corn dan soy kan, jagung dan soya. Masih ada eczema. Dan anda kena reevaluasi balik kenapa anda masih ada eczema. Kemungkinan ada trigger yang lain. Jadi anda perlu check lagi makanan anda sama ada tidak anda mengambil satu histamine rich food, makanan yang tinggi dengan histamin. Kan, so kita pergi second layer pula. Okey, kita nak rule out histamine intolerance. Maksudnya sistem badan anda tak boleh cope dengan histamin yang terlalu tinggi. Contohnya apa? Okey, makanan yang histamine rich food ni seperti apa? Avocado. Kan. Lepas tu apa lagi? Makanan daripada kita panggil nightshade vegetables. Maksudnya apa? Nightshade vegetable ni sayur-sayuran yang kebiasaannya tumbuh menjala. Seperti tomato kan, terung, semua adalah nightshade vegetables kebanyakannya Jadi tomato, terung, avocado, sawi juga, okey, dan citrus fruits. Bermaksud semua orange. Orange mandarin ke, lemon ke, limau ke, kan? Dan juga termasuk juga tembikai. Tembikai juga termasuk juga histamine rich food Anda check. Dan tak lupa juga apa? Dried fruits, makanan yang dikeringkan. Seperti apa contohnya? Seperti kurma, seperti kismis, seperti buah tin yang dikeringkan. Okey? Jadi anda perlu check Anda perlu check semua makanan-makanan yang menyebabkan histamine rich food Okey. Jadi itu adalah contoh daripada yang anda boleh check balik. Second layer. Kemudian misalkan anda dah anda dah jaga makan semua tu kan, masih ada masalah. Berarti apa? Kita pergi ke nombor 3. Kemungkinan anda ada masalah leaky gut syndrome. So you have to heal your gut. Ada masalah leaky gut syndrome ni apa? Sebab apa ada masalah? Sebab 80%, 80% immune system kita itu terdapat di dalam perut kita. Banyak tu, 80%. Bukan 20%, bukan 50%. 80%. Jadi kalau ada masalah eczema, cuba cek perut anda. Kebiasaannya mesti ada masalah di perut. Sama ada masalah kembung ke, ada masalah ada masalah kembung ke, atau ada masalah mungkin sendawa yang kerap ke kan, sembelit Anda semua cek situ. Okey, saya minta maaf kepada anda semua, tiba-tiba ada sedikit gangguan background voice daripada anak saya minta maaf. Tiba-tiba dia dah berjaya penetrate wall defense So kita sambung, tak ada masalah. Okey, selanjutnya cara nak heal gut macam mana? Okey, mudah saja. Okey, nombor 1,
kita nak pastikan lapisan dalam perut itu dijaga. Yang penting gut ni apa? Perut ni apa dan usus? Lapisan dalam itulah yang memegang peranan. Sebab dalam kes leaky gut syndrome berlakunya kebocoran toksin daripada makanan yang kita ambil yang tak sepatutnya ada dalam sistem badan kita memasuki peredaran darah kita. So bila ada toksin dalam peredaran darah kita, apa yang berlaku adalah badan kita akan mula mengaktifkan askar-askar. Jadi berlakulah yang namanya overactive immune system atau berlakunya dysfunction of immune system. Jadi root cause, dasar kepada eczema. Selanjutnya, okey. Cara lagi anda nak pastikan lapisan dalam itu terjaga, tak lain tak bukan, okey. Anda perlu memastikan datang daripada apa? Pemakanan juga. Okey, nak jaga perut anda ni pula, saya nak kongsi dengan anda tips 4R. 4R Okey. Ini dari sudut functional medicine. Okey, nombor 1. Nombor 1, anda perlu remove. Anda perlu hilangkan. Remove apa? Remove pro-inflammation food. Okey. Dan maksudnya hilangkan, jaga pemakanan anda dan diet anda daripada pro-inflammation food, dan juga remove yeast dan parasite yang boleh merupakan irritants. Dari mana datang yeast dan parasite ini? Biasanya ada banyak makanan yang mungkin tidak dijaga kebersihannya, terutama kalau ikut kajian daripada kacang atau peanut. Buat mereka yang minat makan kacang kan, kacang tanah tu, rupa-rupanya ada risiko ianya dipenuhi dengan fungus atau yeast. Jadi tidak sihat sebenarnya. Tinggalkan kacang tanah. Kacang lain tak menjadi masalah, dengan syarat anda roast dulu. Panggang dulu. Alright. Selanjutnya, number 1, remove. Number 2, replace. Gantikan. Jadi anda dah remove makanan yang pro keradangan, anda replace, anda gantikan dengan makanan yang tinggi dengan anti keradangan. Kan? Contohnya apa? Buah-buahan dan sayuran. Semua buah-buahan dan sayuran semua ada sifat anti radang. Okey? Kerana semua buah dan sayur ada serat yang tinggi, fiber. Fiber ini adalah prebiotics, makanan kepada probiotics. Bakteria-bakteria yang baik dalam usus kita. Alright? Kemudian apa lagi? Anda boleh kerap-kerapkan mengambil apa? Okey, mengambil apple cider vinegar atau apple cider vinegar lah. Apple. Cuka apple. Itulah saya duk loading tadi tu. Cuka apple pun boleh membantu sebenarnya, okey, untuk menstabilkan pH dalam enzim-enzim anda. Kan? Dalam perut kita kan ada enzim asid atau namanya hydrochloric acid. Fungsinya untuk mencerna makanan. Kadang-kala mereka yang ada eczema, perut mereka juga terlebih asid hidroklorik. Jadi dengan mengambil apple cider vinegar dan mengambil ginger halia boleh membantu menstabilkan asid dalam perut. Dia macam pelik kan? Patut asid dengan asid bertambah asid. Tidak semestinya. Okey? Sebab dalam apple cider vinegar, cuka apple juga tinggi dengan pre dan probiotics yang sangat baik. Jadi dia boleh stabilkan pH dalam perut, asid dalam perut. Okey. Selanjutnya, nombor 3. Kita dah remove, kita dah replace, kita re-inoculate. Kita re-inoculate maksudnya kita masukkan semua bakteria-bakteria baik yang penuh dengan manfaat kembali dalam perut kita. Caranya mudah saja, dengan mengambil makanan yang tinggi dengan prebiotics dan probiotics. Khususnya apa? Ada satu jenis bakteria nama dia bifidobacteria. Bakteria yang sangat baik yang terdapat dalam hampir semua makanan yang difermentasi, fermented food. Contoh apa? Contoh seperti kimchi, miso kan, sauerkraut kalau kat Germany tu, tempe kan. Semua tinggi dengan probiotik sangat baik. Dan anda juga boleh ambil Greek yogurt, tapi cari Greek yogurt yang plant based, yang untuk vegan. Dia kalau Greek yogurt yang biasa, dia daripada dairy. Anda cari nanti Greek yogurt plant based atau vegan, dia daripada minyak kelapa. Alright? Itu sangat baik, tinggi dengan probiotics. Okey. So, nombor 4 terakhir. Nombor 4 terakhir adalah kita repair. Kita dah remove, kita dah replace, kita dah re-inoculate,
dan kita repair balik, kita pulihkan balik, okey, gut lining tersebut. Apa nama? Lapisan dalam perut dan usus tersebut. Caranya apa? Okey, dia ada 3 vitamin yang sangat penting untuk kesihatan lapisan dalam perut. Nombor 1 ada yang namanya L-glutamine. Mereka pernah dengar kan? L-glutamine. Jadi L-glutamine ni sangat penting untuk memberi tenaga kepada sel-sel di lapisan dalam perut itu untuk regenerate balik sel-sel tersebut. Jadi L-glutamine ni anda boleh dapat dari mana? Tak lain tak bukan daripada buah-buahan dan sayuran yang alami. Contohnya apa? Contohnya daripada dark green leafy vegetables, sayuran yang hijau gelap, seperti bayam dan kangkung, tinggi dengan L-glutamine. Lebihkan bayam dan kangkung. Kemudian daripada red kidney beans, kidney beans yang merah tu, okey, sangat baik dengan L-glutamine. Dan juga nuts and almond. Nuts and almond juga tinggi dengan L-glutamine, kecuali kacang tanah. Kacangnya seperti apa? Almond, cashew, walnut, pistachio dan lain lagi. Tak lupa juga anda boleh ambil flax seed, anda boleh ambil chia seed, anda boleh ambil pumpkin seed, dan semua seed itu sangat-sangat sihat untuk anda, tinggi dengan L-glutamine. Dan juga setakat itu anda juga memerlukan vitamin D yang mencukupi. Okey, sebab biasanya pesakit eczema kalau kita cek darah akan mengalami defisiensi daripada vitamin D3. Caranya anda boleh dapat secara alami dengan berjemur di waktu pagi untuk mendapat asupan vitamin D yang alami. Dan juga anda boleh mengambil daripada sumber-sumber makanan seperti dalam kacang, almond, pistachio, walnut, chestnut, flaxseed, semua tinggi dengan vitamin D yang plant based. Kidney beans juga tinggi. Alright. Dan jika sekiranya anda sukar nak dapat yang alami, boleh mengambil supplementation. Tapi biasanya eczema memerlukan dos yang agak tinggi. Boleh bincang dengan doktor anda. Kalau di wellness center kami di Petaling Jaya, kita ada dosage khusus lah untuk vitamin D yang ada masalah eczema. Alright. Selanjutnya itu untuk repair kan. Okey, yang terakhir kali ni saya nak kongsi dengan anda semua. Okey. Anda juga perlu memastikan antara saya sebut tadi kan, penyebab daripada keradangan datang daripada apa? Inflammation. Dan juga jangkitan yeast, yeast dan juga fungus. So sangat penting, kalau ikut kajian, ada kajian menunjukkan pesakit yang ada eczema pasti juga akan keracunan atau kena jangkitan Candida albicans. Candida biasanya Candida ni dia dapat daripada mana? Dapat daripada jangkitan akan terkena di vaginal candidiasis. Vaginal candidiasis jadi sebab itulah kita kena clearkan jangkitan Candida tu. Biasanya kalau pergi ke doktor akan bagi apa? Obat anti jangkitan seperti fluconazole dan lain lagi. Alright. Kemudian apa lagi? Biasanya yang boleh kawal masalah Candida ni, jangkitan Candida yeast ni, okey, anda boleh ambil daripada alami sebenarnya. Rupa-rupanya apple cider vinegar juga, cuka apple juga boleh bantu clearkan mengawal pembesaran atau pertumbuhan Candida albicans ni. Selain daripada anda boleh berbincang dengan doktor anda mengambil fluconazole nanti. Alright. Selanjutnya yang terakhir kan kita dah ada masalah yeast, okey, dan ada tu. Jadi saya rasa insya-Allah sesi malam ni saya akhiri dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Saya harap anda semua dapat sedikit manfaat, okey, daripada perkongsian saya. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya saya nak recap balik, datang daripada pemakanan anda. Okey, pemakanan kena jaga. Ingat 4R tadi, okey, remove, repair, replace dan re-inoculate dan remove, repair, re-inoculate dan repair. 4R. Jadi kunci daripada eczema datang dari mana? Daripada perut kita. Macam mana nak jaga perut? Daripada pemakanan. Okey. Jadi insya-Allah jangan lupa, saya harap anda dapat berkongsi ilmu ini kepada mereka yang ada eczema. Okey, dan tak lupa juga pengambilan air juga sangat penting. Anda perlu memastikan hydration mencukupi. Saya lupa Jadi cara nak minum air ni, anda hitung pakai formula berat badan kali 30.
So contoh 70 kali 30 dapat 2100 ml, around 2.1 liter of water. Dan ambillah air mineral yang bersifat sedikit alkali yang boleh membantu sebenarnya. Okey, cuba elakkan air yang bersifat RO, reverse osmosis kerana pH-nya agak sedikit rendah. Right? Jadi insya-Allah saya harap anda dapat manfaat. Okey. Maaf saya tak dapat baca satu persatu komen anda, tapi saya sangat hargai kehadiran anda semua. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di masa yang lain. Saya akhiri sesi malam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya harap anda semua sihat di samping keluarga yang tercinta, okey, dan dapat berehat dengan sempurna dengan baik malam ini. Dan akhir kata saya, let go and feel good. Terima kasih semua.